Bismillahirrahmanirrahim. Sesi ketiga untuk pagi ini ya, kita bersama dengan Cik Zainuddin. Cik Zainuddin bin Isa. Sekejap ya Cik Din. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sesi ketiga kita mengenai pemakanan kambing ya. Pemilihan makanan merupakan satu aspek penting dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan penternakan. Pengusaha dan peternak juga pegawai lapangan wajib mengetahui berkenaan penjagaan dan pemberian makanan terbaik kepada haiwan ternakan ya. Okey. Hari ini sesi tiga kita bersama dengan Cik Zainuddin bin Isa, merupakan Ketua Makanan Ternakan, Tenusu dan Livestock di FGV Integrated Farming Sdn Bhd. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda UKM pada tahun 1991. Berpengalaman 25 tahun dalam bidang pertanian termasuk makanan ternakan dan baja serta industri berasaskan bahan perhutanan. Pernah bertugas bersama beberapa syarikat multinasional serta syarikat berkaitan kerajaan. Pemilihan masa lagi kita majlis mempersilakan Cik Zainuddin bin Isa untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk pemakanan kambing. Dipersilakan Cik Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi. Dok, boleh nampak saya punya presentation tak sekarang, Dok? Boleh Tuan. Dah nampak ya. Okey, saya berada di front page lah pemakanan kambing ya. Okey, ucapkan terima kasih kepada VTech Timur Laut yang menjemput saya untuk sebagai penceramah. Saya rasa teruja lah untuk bersama-sama dalam program hari ini kerana saya diapit atas dan bawah, kiri kanan dengan bagi saya dua orang yang pakar lah dalam bidang ladang kambing ni. Okey, so jadi tugas saya adalah untuk memberi perkongsian. Saya rasa kita pada hari ini pun sudah mahir tentang pemakanan kambing ni. Cuma tugas saya mungkin sebagai berkongsi ataupun sebagai penambah maklumat, dan juga saya juga ingin input daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama supaya saya pun mendapat ilmu pengetahuan lah daripada program pada hari inilah. Okey, sedikit tentang pengenalan diri saya seperti mana yang diperkenalkan oleh Puan Pengerusi Majlis tadi. Nama saya Zainuddin bin Ihsan. Saya juga, kebetulan saya juga pernah bekerja dengan beberapa syarikat. Yang pertama saya pernah kerja dengan satu company Norwegian company. Yang ini lebih kepada agrochemical lah, seperti baja, seperti slow release fertilizer, kemudian polimer berkaitan dengan bahan perhutanan. Selepas daripada itu, saya juga pernah dengan kumpulan Gadri tadi bersama dengan Prof. Azam. Tapi saya mungkin masuk lambat sikit lah daripada tahun 1996 sampai 2000 di bahagian R&D, research dan development pada masa itu. Okey, dan kemudian tahun 2007 saya mula berkecimpung dalam bidang pemakanan haiwan lah. Pada masa itu saya bersama dengan satu company multinasional. Okey, saya diletakkan di Vietnam sampai tahun 2012 lebih
kurang 4 tahun setengah di Vietnam ke Malaysia, tapi saya masih lagi terus dalam industri pemakanan haiwan ni bersama dengan beberapa company base di beberapa tempat lah, seperti di Thailand, kemudian sekejap di Davao, Manila, yang itu untuk lebih kepada aquaculture lah. Okey, kemudian saya pun pernah bersama satu company base di US tapi office di Singapore untuk aditif lah, untuk feed aditif. Dan sehingga tahun 2019 saya menyertai FGV, kerana pada masa itu FGV mula untuk nak membangunkan industri makanan ternakan ini, dan sehinggalah hari inilah. So jadi saya mula masuk sebagai dipanggil sebagai pakar pemakanan. Jadi tugas saya lebih kepada develop ataupun membentuk melahirkan lah, ataupun menghasilkan makanan-makanan ternakan, terutamanya yang berasaskan daripada ekonomi. Okey, kemudian selepas itu diberi amanah untuk menjadi ketua jabatan di jabatan saya, iaitu di Jabatan Nutrisi, Tenusu dan Ternakan. Jadi begitulah. Jadi segi ilmu pengetahuan ni saya masih lagi belajar terutama dengan farmer-farmer tempatan, dan saya memfokuskan dalam bidang pemakanan lah, kerana saya nampati bahawa orang dia sangat-sangat tinggi lah, terutama kerana dia melibatkan kos. So jadi saya dan juga bersama rakan-rakan saya di FGV ni, tugas kita adalah sebenarnya untuk menghasilkan makanan yang berkualiti pada harga yang paling rendah. Itu kita punya objektif lah. Okey, so sedikit tentang kursus saya hari ini. Saya akan sentuh sedikit tentang pengenalan, kerana kemudian saya akan menyentuh tentang keperluan nutrisi kambing, juga akan berbincang tentang bahan asas pemakanan kambing, keperluan, dan akhir sekali adalah keperluan nutrisi ternakan, dan beberapa contoh formulasi yang mungkin kita boleh bincangkan, dan juga tentang penilaian dari segi formulasi tersebut. Okey, sekilas mengenai FGV. Dan saya cuba kaitkan mengapa FGV terlibat dalam industri makanan ni. Kalau sebut tentang FGV, sebenarnya industri utama kita adalah masih lagi kelapa sawit lah. Kelapa sawit, ada sedikit getah, dan dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ni kita terlibat secara langsung dalam peladangan tanaman kontan ataupun cash crop, juga padi, dan juga lembu tenusu. Okey, itu adalah saya boleh kata sebagai industri yang industri huluan yang terbesar lah. Dan kemudian penglibatan FGV ni dari segi pertengahannya adalah kita adalah salah satu pengeluar ataupun pengeksport crude palm oil di Malaysia lah. Kemudian juga terlibat dengan getah asli, kita juga terlibat dengan logistik. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di highway ataupun jalan raya tu nampak FGV FGV transport kenderaan kita lah. Dan juga kita terlibat juga dengan buah-buahan. Industri kita buah-buahan seperti nanas MD2, kemudian terlibat juga dengan pisang, beberapa buah-buah lain lah. Kemudian dari segi hiliran ataupun downstream ni, kita memang dah terlibat lama dalam makanan berasaskan sawit. Antara yang paling popular seperti macam minyak saji itulah yang ada di pasaran. Kemudian gula yang tuan-tuan dan perempuan lihat di pasaran ya. Ada gula perai ya. Itu adalah produk daripada FGV. Kemudian kita masuk juga ni keluaran FGV, dan kemudian produk tenusu dengan nama Bright Cow, dan juga makanan ternakan yang berjenama Alma. Dan kita juga ada outlet kita di Selayang yang dikenali sebagai Gogo Pasar. Dan saya cuba kaitkan tentang makanan ternakan ni, sebenarnya kita cuba untuk nak
mempraktikkan yang kita panggil sebagai circular ekonomi ataupun kitaran ekonomi, di mana setiap aktif kat huluan, pertengahan dan hiliran ni, dia ada kita panggil sebagai sama ada biomass ataupun meal by-product. Yang mana biomass dan meal by-product tersebut sangat bernilai sebagai makanan ternakan. Dan di situlah sebenarnya idea daripada FGV untuk kita aktif semenjak 2 tahun yang lepas dalam industri makanan. Dan kita establish ataupun kita memperkenalkan produk-produk kita dengan jenama Almond, sebenarnya baru lancarkan pada bulan Februari tahun ini. Okey, ini adalah senarai produk-produk Alma kita lah. Kita bermula dengan makanan lembu, kemudian makanan lembu tenusu, kemudian makanan kambing, dan juga kita ada yang kita panggil sebagai lactoplus ataupun penggalak susu. Kemudian kita ada juga premix, sama ada dalam untuk vitamin premix dan juga mineral premix. Dan kita juga industri kita tadi, FGV ni terlibat dalam pengeluaran gula. So jadi sudah tentunya kita ada kita punya by-product lah, iaitu molasses lah. Dan yang terkini ni kita juga terlibat dalam makanan ayam dan juga arenab, makanan arenab yang kita tengok industri ternakan arenab mula meningkat, kita juga terlibat secara aktif di situ. Okey, so sedikit tentang industri ternakan. Seperti mana yang Prof Azam tadi bincangkan bahawa industri ternakan kita ni menjadi semakin penting lah dan mempunyai potensi yang sangat besar. Dan namun begitu terdapat beberapa fokus lah yang sudah tentunya saya rasa bagi pihak penternak ataupun bagi pihak authority ataupun bagi pihak yang ada berkepentingan dengan ternakan ingin melihat bahawa ternakan kita ni pertama menguntungkan. Menguntungkan tu sudah tentunya dia mempunyai kos yang sangat yang sangat menarik ataupun kos yang rendah, kemudian kualiti yang tinggi dan ada kuantiti dia. So jadi inilah sebenarnya merupakan saya rasa apa yang dikehendakilah ataupun impian ataupun harapan bagi penternak dan juga bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam industri ternakan. So kalau kita nak lihat dari segi makanan jadi di mana-mana lah, bukan sahaja di Malaysia, malah di serata dunia, kos makanan ni merupakan satu elemen yang terbesar, penyumbang terbesar dalam kos pengeluaran, bukan sama ada susu ataupun daging. Sebab itu kita sangat wajarlah untuk kita melihat secara detail tentang pemakanan ini. Okey, bagi penternak kambing, dan dalam ceramah saya ni saya akan masukkan sekali kambing, walaupun kambing dan bibir ini dari segi statistiknya dilihat sebagai satu kumpulan ternakan lah, tetapi dari segi pemakanannya dia ada sedikit perbezaan sebenarnya dari segi makanan untuk kambing dan juga biri-biri. So jadi apa yang diharapkan oleh penternak sebenarnya? Nombor satu adalah hasil yang baik lah. Kalau dia memelihara ataupun menternak kambing susu contohnya, dia mengharapkan bahawa dapat susu yang tinggi dan berkualiti. Kemudian kalau untuk daging seperti untuk kambing dan juga bibiri adalah mereka ingin melihat supaya ternakan tersebut membiak dan keistimewaan kambing dan biri-biri berbanding dengan lembu kalau kita tengok dalam sektor prominent adalah pelamburan untuk kambing dan biri-biri ini agak rendah berbanding dengan lembu. Okey, dan akhir sekali yang paling penting yang menguntungkan. Sebenarnya inilah harapan bagi penternak. Okey, sedikit tentang info pemakanan antara kambing dan bibiri. Banyak yang sama,
tetapi ada sedikit lah kalau kita perhatikan sedikit perbezaan. Contohnya dari segi aktiviti mendapatkan makanan itu sendiri. So kambing ni dia agak aktif, dia boleh berjalan jauh dan dia boleh berdiri dengan kaki belakang dia untuk mendapatkan makanan, dan dia ni adalah cara mendapatkan makanan dia boleh meragut ataupun browse dengan browsing untuk dapatkan makanan. Jadi macam pick daun, makan daun dengan cara dia browse. Berbanding dengan biri-biri ni dia lebih macam lembu, di mana dia bergerak pada jarak yang dekat untuk makan, kemudian dia grazing, dia merumput, maknanya dia tak seperti mana kambing lah. Okey, dari segi pengambilan makanan, pengambilan makanan untuk kedua-duanya sebenarnya untuk kambing dan biri ini adalah sekitar antara 20%. Dan kalau dua tu minimum lah, maknanya untuk sekadar untuk maintenance, maksudnya ternakan dia makan dan dengan mengalami satu weight gain ataupun berat yang sangat sedikit lah. Okey, tetapi kalau untuk daging selalunya sama ada kambing atau biri ni dia mengambil lebih kurang 3% daripada berat badan. Sementara untuk susu lebih lagi, antara 4 hingga 5, dan sebenarnya sangat bergantung kepada berapakah kuantiti dan juga kualiti susu, seperti kandungan lemak mungkin 3.5% ke atas, kemudian kandungan protein, kemudian kita melihat juga dari segi dari segi solid content Jadi dia antara 4 hingga 5%, malah ada sehingga mencecah ke 6%. Okey. Untuk bibir ini pula, satu yang dia yang boleh kata dia membezakan dengan kambing adalah dari segi toleransi terhadap kukrum ataupun copper ni. Jadi bibir ini dia kurang bertoleransi terhadap copper, terhadap long ataupun copper. Dia anggarannya kalau kambing boleh ambil sekitar antara 20 hingga 25 part per million kandungan copper, tetapi untuk bibir tak boleh lah. Dia akan boleh mengalami masalah keracunan copper itu sendiri. Selalunya untuk bibir ini sekitar dalam 10% lah begitu. Dia punya 10 part per million untuk pengambilan copper. Kemudian dari segi pengambilan air, kalau kita lihat bibir ni dia mengambil air lebih pada kadar yang lebih tinggi lah berbanding dengan kambing. Dan kita pun boleh melihat bahawa contohnya macam dari segi tinja untuk bibir ni selalunya dia agak dengan kambing. Okey, ini adalah antara gambar yang saya boleh tunjukkan. Perbezaan yang ketara antara kambing dan bibiri. Kalau kita lihat gambar A itu di sebelah kiri, dia meragut atau meragut browsing, tetapi untuk biri-biri dia grazing, dia merumput. Itu tabiat yang sering kita perhatikan lah. Okey, kepentingan makanan. Okey, jadi faktor terpenting kepada kesihatan haiwan ini adalah satu perkara yang kita tak boleh nafikan lah. Dalam sesi yang pertama pagi tadi pun saya lihat ada beberapa soalan dan contohnya seperti kenapa kambing boleh menghadapi masalah bloat kan. Saya rasa Prof Azam kata ada kena-mengena dengan makanan. Memang betul yang saya akan jelaskan selepas inilah bagaimana boleh berlaku lah dari segi kalau formulasi yang kurang tepat, maka kejadian-kejadian seperti itu boleh berlaku lah. Dan pemakanan juga boleh menyebabkan haiwan sihat, membiak dan mempunyai daya rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Dan begitulah kepentingan makanan terhadap haiwan. Dan dari segi kos pula, dia menyumbang antara 60 hingga 70% lah kos untuk menternak haiwan seperti kambing dan bibir inilah. Okey, dari segi zat makanan, apakah yang diperlukan oleh
kambing dan juga bibili. Sebenarnya sama juga dengan haiwan lain seperti lembu, seperti ayam. Segi kualitinya tu dia agak berbeza lah. Okey, secara amnya nombor satu yang diperlukan oleh ternakan adalah tenaga. Tenaga maknanya haiwan bila dia makan, makanan itu mampu memberi tenaga supaya dia boleh menyelenggarakan diri ternakan tersebut, seperti berjalan, untuk mengangkat badan dia, kemudian dia berjalan, ataupun dia untuk terlibat contohnya kambing yang bunting ataupun bibir yang bunting pada masa itu sangat memerlukan tenaga yang tinggi. Okey, yang kedua adalah protein. Kerana protein ini dia adalah penyumbang utama untuk pembesaran, dan juga dia ada mengait juga dengan kadar pengambilan makanan. Kalau protein ini tak cukup, bukan setakat tak membesar, malah makanan contohnya karbohidrat yang lain tu dia tidak sempurna untuk diserap ataupun kemudian mineral. Ini mineral walaupun dari segi kuantitinya tak banyak yang diperlukan, tetapi kewujudannya itu perlu. Kewujudannya perlu di dalam makanan. Begitu juga dengan vitamin, kuantitinya sedikit saja, tetapi dia sangat perlu untuk pembesaran haiwan tersebut. Dan air ini diperlukan pada kuantiti yang banyak. Secara amnya lebih kurang 10% daripada berat badan diperlukan oleh ruminant untuk sebagai keperluan dia, keperluan badan bagi air ni. Okey, kalau kita lihat dari segi tenaga merupakan nutrisi terpenting ataupun terbanyak yang diperlukan oleh ternakan. Okey, dan inilah sebenarnya zat yang sering mengalami pengambilan yang pengambilannya, dan saya boleh kata inilah selalunya faktor penghad. Kadang-kadang kalau saya pergi ke farm, saya melihat bagaimana formulasi yang farmer buat, saya cuba ambil nota, dan kadang-kadang saya ambil sampel balik, kita analisa dan kita dapati bahawa protein tu kurang sikit masalah, yang selalunya tenaga tak cukup dekat situ. Jadi inilah sebenarnya faktor penting bagi penternak untuk melihat memastikan bahawa makanan harian yang diberikan tu mengandungi tenaga yang mencukupi. Dan kalau kita lihat dari segi sumber tenaga ni diperoleh daripada karbohidrat dan lemak. Antara kalau kita lihat karbohidrat yang biasa digunakan ialah seperti jagung, ataupun bahan-bahan karbohidrat lain, byproduct lain seperti molasses, itu boleh memberi tenaga kepada ternakan, dan juga lemak. Dan sebenarnya dari segi kalau kita nak lihat per kuantiti, lemak ni dia lebih berkesan 2.5 kali lebih berkesan daripada karbohidrat. Okey. Dan tenaga yang berlebihan ni dia akan berkumpul sebagai lemak. Kalau kita lihat untuk lembu susu contohnya, pada peringkat pengeluaran susu yang maksimum pada masa itu, dia memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Jadi sebahagian daripada lemak-lemak ni akan digunakanlah untuk kegunaan ataupun untuk penghasilan susu tersebut. Dan dari segi tenaga selalunya dinyatakan dalam bentuk megajoule per kg ataupun TDN. Tetapi saya rasa di Malaysia ni lah, dan sebagai salah satu daripada pembekal makanan, selalunya kita nyatakan tenaga ni dalam bentuk megajoule supaya dia lebih mudah untuk dikira. Okay, cuba kita lihat apakah akibat kalau haiwan mengalami kekurangan tenaga. Pertama adalah kadar pembesaran yang rendah. Okay. Yang kedua, kurang ketahanan terhadap penyakit. Kemudian kadar kesuburan yang rendah. Kemudian pengeluaran susu juga rendah. Kemudian dia juga boleh melibatkan keadaan body score yang menurun. Kemudian kurang berkesan dalam pengambilan nutrisi lain, dan boleh juga menyebabkan kurang ketahanan terhadap suhu sejuk. Di tempat kita ni, di Malaysia ni, saya rasa kita tak ada masalah tentang suhu sejuk lah. Tapi kalau di luar negara sana, salah satu kepentingan tenaga ni adalah supaya ternakan boleh
bertahan pada suhu yang sejuk, dan akibatnya juga sekiranya tenaga ni kurang, dia memerlukan protein yang tinggi. Pasal apa? Pasal walaupun tadi saya mengatakan bahawa sumber tenaga ni datangnya daripada karbohidrat dan juga daripada lemak, tetapi kalaulah dalam keadaan yang sangat tenaga ni sangat rendah, maka protein juga digunakan untuk penghasilan tenaga. Dan seperti mana kita tahu, makanan ni, kalau kita sebut kos makanan yang tinggi sebenarnya adalah berpunca daripada protein. Protein lah sebenarnya satu elemen yang menyumbang kepada tinggi ataupun mahalnya harga makanan tersebut. Okey, kiranya dia terlebih, dia boleh juga melibatkan kos lah. Sebab selalunya kalau kita lihat sebenarnya tenaga ni untuk menghasilkan tenaga dalam makanan ni kalau dari segi kos, dia adalah kedua tertinggi selepas protein. Jadi kalau kita bagi tenaga yang sangat lebih, jadi dia tidak ada penjimatan di situlah. Kemudian ternakan menjadi terlalu gemuk. Kalau untuk kambing atau biri-biri pedaging mungkin tidak ada masalah sangat, tetapi kalau untuk kambing susu dia akan menjadi masalah sebab dia akan mempengaruhi juga tentang dari segi kelahiran anak. Kalau untuk bercerita tentang kambing susu ni, dia mesti kena bunting. Lepas bunting dia melahirkan. Bila dia melahirkan baru keluarkan anak. Begitu. Jadi kalaulah katakanlah body score ni terlalu tinggi, dia jadi menyebabkan mungkin dari segi lembu tu kambing ni untuk bunting tu jadi kurang ataupun kadar kesuburan yang rendah. Dan bagi daging pula, kualiti daging jadi rendah kerana lemak tinggi, terutama pada biri-biri. Kerana biri-biri ni dia berbanding sedikit dengan kambing. Tadi Prof Azam cerita tentang kambing ni sebenarnya adalah makanan yang kalau kira daging ni antara daging yang paling sihat. Kalau dia mengalami kelebihan tenaga, biasanya lemak ni disimpan di bahagian dalaman, berhampiran dengan organ dalaman. Okey, kecuali dah terlalu banyak organ dalaman barulah dia simpan di bahagian antara lapisan daging dan kulit. Tetapi bagi biri-biri dia tidak begitu. Biri-biri ni kalau dia ada daging yang berlebihan, dia akan simpan antara bahagian daging dan kulit. Kat situ. Sebab itu kalau kita lebih jelas kita lihat yang katakan kalau kita lihat yang banyak lemak tu pada biri-biri kerana bila dia kelebihan antara daging dan kulit. Okey. Kemudian kita lihat dari segi protein. Okey, protein ini diperlukan pada kuantiti yang kurang sedikit berbanding dengan tenaga. Okey, dia lebih mahal berbanding sumber tenaga, dan kuantiti untuk ruminan kuantiti ni lebih penting berbanding dengan kualiti. Dia kalau haiwan lain contohnya macam ayam kalau kita sebut tentang protein tu, dia tak habis-habisnya di situ. Dia akan lihat lagi apakah komponen asid amino di situ. Tetapi kalau protein ni kita tak begitu memilih lah dari segi amino asid. Walaupun ada amino asid tertentu yang sangat diperlukan lah, seperti methionine, seperti lysine yang diperlukan lah. Tetapi tidak dari segi kualiti tu tidak kritikal berbanding dengan poultry. Kemudian untuk protein berlebihan tidak disimpan di dalam badan, sebaliknya diuraikan menjadi tenaga. Dan selalunya protein ini dinyatakan dalam berbagai bentuk lah, seperti protein kasar ini yang selalu kita lihat kita beli makanan seperti concentrate tu ataupun dedak, yang selalu kita lihat yang dipaparkan di pembungkus tu adalah protein. Itu yang selalu kita lihat. Kemudian kita juga boleh lihat kadang-kadang juga tertulis tentang digestible protein DPE. Okey, kemudian kalau kita nak lihat lagi dari segi protein, kadang-kadang juga dinyatakan DIP ataupun rumen degraded intake protein. Dan ada juga yang dinyatakan sebagai UDP ataupun kita panggil sebagai rumen tidak terurai di protein tidak terurai di rumen. Jadi ada dua protein lah. Jadi protein yang biasa ni
dia diuraikan di rumen, di perut yang pertama bagi haiwan ruminan ni. Kemudian dia digunakan oleh mikrob dan akhirnya mikrob itu yang akan dicernakan dan digunakan sebagai protein. Ada juga protein yang dia tidak dicernakan di rumen. Maknanya dia dimakan dan dia terus pergi ke hypomasum, perut yang terakhir sekali itu, dan dicernakan ataupun diserap di situ. Okey. Ini juga beberapa term seperti protein sebenar ataupun the true or natural protein, dan ada juga tentang nitrogen bukan protein. Okey. Untuk protein sebenarnya adalah protein yang datangnya daripada sumber, sama ada dari segi forage ataupun rumput, ataupun yang datangnya daripada grain. Seperti daripada soya bean meal, yang itu kita panggil sebagai protein sebenar. Tetapi ada juga protein untuk yang dipanggil sebagai nitrogen bukan protein, sumber nitrogen tapi bukan protein. Yang ni selalunya boleh diambil dari bahan lain seperti urea, yang tujuannya adalah untuk sebagai, kita boleh juga kata dia sebagai probiotik itu untuk kegunaan mikrob yang ada di dalam rumen. Okey. Okey, kemudian sedikit penjelasan tentang bypass protein ni. Gabungan antara protein mikrobial dan bypass protein diperlukan untuk perkembangan ternakan yang optimal lah. So jadi kalau tadi yang kita sebut sebagai UDP dengan DIP itu tadi itu, sebenarnya dia istilahnya yang sama dengan yang kita panggil sebagai bypass protein. Bypass protein adalah protein yang boleh mikrobial di dalam rumen, sebaliknya dia hanya akan didigest di bahagian perut yang terakhir. So jadi kedua-duanya ini perlu, ya, dan anggaran keperluan bagi bypass protein ini adalah antara 25% hingga 35%. Dan selalunya forage segar yang berkualiti ini mengandungi antara 20 hingga 30% bypass protein ini. Okay. Dan tambahan bypass protein ini boleh meningkatkan produktiviti dan kerentangan terhadap protein ini. Dia sebenarnya sangat penting untuk haiwan tenusu. Contohnya untuk kambing tenusu, kerana dalam susu itu sendiri, salah satu elemen yang kita nak ada contohnya adalah protein itu sendiri. Lebih kurang dalam 3% dalam susu mengandungi protein. Jadi kalau kita bergantung kepada protein yang biasa ni, yang yang terurai di protein di dalam susu tu sukar sebenarnya untuk nak dapat sekitar dalam 3 hingga 3.2%. Okey, antara sumber yang kita boleh dapat bypass protein ni pertama daripada soya bean meal lah. Itu kandungan bypass proteinnya rendah. Yang sederhana, yang agak tinggi, ada sekitar antara 20 hingga 30% yang itu datangnya daripada alfalfa. Tetapi yang paling tinggi yang selalu digunakan dalam formula makanan adalah dari segi fish meal ataupun makanan yang ikan baja, ikan yang kita keringkan untuk jadikan sebagai sumber protein tersebut, yang itu mengandungi bypass protein yang tinggi, ataupun daripada corn gluten meal. Okey, cuba kita lihat apakah kesan ketidakseimbangan pemberian protein kepada ternakan. Kalau dia kurang, antara kesan, kita tak boleh lihat dia secara langsung lah kesan ini, tetapi untuk jangka masa yang agak panjang, kita boleh lihat dari segi subclinical lah, kesan subclinical dia. Pertama dari segi, kalau tenaga tadi kita boleh lihat kesan yang nyata lah. Contohnya kita lihat sampaikan ternakan tersebut, kita tengok dia jadi lemah, kalau tenaga. Tetapi kalau protein ni, kalau dia kekurangan protein untuk hari pertama, kedua, ketiga, kita tak nampak kesan dia. Tapi untuk jangka masa panjang, kita mula akan melihat kesannya. Contohnya yang pertama dari segi pembiakan. Kadar pembesaran yang rendah. Kemudian perkembangan tanduk dan kuku dia yang tidak seperti biasa, yang tak normal. Kemudian pengeluaran susu yang agak rendah dan juga kualiti susu yang kurang memuaskan.
Kemudian kita boleh lihat dari segi bulu dan rambut yang tak begitu normal. Kemudian kurang ketahanan terhadap penyakit dan parasit. Kemudian seperti fungsi rumen yang berkurangan. Bila fungsi rumen berkurangan, dia akan efek dari segi dry matter intake. Keseluruhan makanan yang sepatutnya diambil, contoh kita target dekat 3%. Tapi oleh fungsi rumen yang berkurangan ni menjadi persen untuk seekor kambing seberat 40 kilo. Mungkin kita boleh berikan sekitar 1.2 kilo dry matter. Kita dapati bahawa dia tak boleh nak habiskan makanan yang sebanyak itu. Kemudian kadar penyerapan nutrien yang berkurangan. Dan sebaliknya, kalau protein ini terlalu banyak, dia boleh, pertama, kos tinggilah. Kos tinggi. Yang kedua, dari segi boleh memberi kesan dari segi metabolik. Okey, kos yang tinggi inilah yang selalunya kita untuk kita buat improvement di kalangan penternak. Ya, kalau kita boleh meneliti betul keperluan protein ni, dan saya akan tunjukkan di sesi saya yang terakhir nanti sedikit tentang beberapa formula-formula, yang mana formula-formula ni kadang-kadang dia terlebih dari segi protein kan. Sebenarnya benda tu tak memberi manfaat pun kepada ternakan. Sebaliknya, sekiranya boleh diambil tindakan, maka dia boleh merendahkan kos makanan. Okey. Kemudian antara keperluan kambing dan biri-biri ni, walaupun diperlukan pada kuantiti yang kecil, tetapi dia perlu ada, contohnya seperti mineral lah, yang terdiri daripada makro mineral seperti kalsium, fosforus dan natrium chloride. Kemudian juga micro mineral ataupun kita panggil sebagai logam surih seperti kobalt, cuprum, fluoride, kemudian besi, iodine, manganese, molybdenum, selenium, zinc ni. Dan dia logam ni diperlukan, tetapi dia ada limit lah. Dia ada limit. Dia tak boleh terlalu banyak. Dan juga pengalaman saya ketika saya pergi beberapa buah negara di Afrika, mereka mendapati bahawa di sana sebenarnya haiwan-haiwan di sana itu dari segi keberkesanan ataupun dari segi growth, kalau kita lihat tu perkembangan badan dia tu tak begitu normal. Dan kenapa? Kerana kebanyakan di negara-negara di Afrika ni, contohnya seperti saya pernah pergi ke Nigeria, saya pernah pergi ke Ghana, bila saya tengok rumput-rumput di sana, apabila kandungan zinc dia sangat tinggi, menyebabkan oleh kerana kalau kita lihat sikit dari segi chemistry lah, zinc ni salah satu logam yang antara boleh katakan top 5 atau top 10 yang aktif lah. Jadi oleh kerana dia sangat dominan, menyebabkan logam-logam yang lain ni seperti kobalt, cuprum, besi, malahan kalsium ni tidak boleh diambil oleh haiwan tersebut. Jadi dia menjejaskan pembesaran. Perlu dibuat di situlah. Jadi sebab itu bagi saya sendiri di FGV, apa yang selalu kita buat ialah kita cuba kaji, walaupun kita sebagai pembekal dedak ataupun konsentrate, tapi kita cuba juga kaji dari segi rumput, ya, sebenarnya apakah kandungan dari segi mineral dia, adakah dia terkurang atau terlebih, dan sekiranya dia terlebih ataupun terkurang, maka kita akan buat langkah pembetulan kita di dalam kita punya concentrate ataupun di dalam kita punya mineral premix. Itu yang kita buatlah. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E, K, dan juga vitamin yang larut dalam air. Dan kebanyakan haiwan ruminan ni, kambing, biri dan juga termasuk lembu ni, vitamin yang larut dalam air ni boleh disintesis oleh haiwan tersebut. Tetapi untuk yang vitamin yang larut dalam lemak ni, yang ini perlu ditambah kerana haiwan tersebut dia tak boleh mensintesiskan vitamin tersebut kecuali vitamin K. Jadi sebab itu dalam kita akan tambah vitamin A dan juga vitamin D dan E. Kalau haiwan yang kita bela secara intensif.
yang ataupun kita panggil feedlot yang duduk yang kurang terkena cahaya matahari, maka kadar vitamin D-nya haruslah lebih tinggi sedikit berbanding dengan haiwan yang kita bela secara lepas ataupun semi intensif. Okey, jadi dari segi keperluan nutrisi oleh kambing dan bibri ini, dia sangat bergantung kepada nombor satu spesies. Saya tertarik dengan Prof. Azam tadi. Prof. Azam mention ada genetik yang boleh dapat weight gain sebanyak 200 gram sehari, kan? Dan sudah tentunya genetik haiwan yang genetik seperti itu, dia memerlukan makanan yang lebih tinggi berbanding dengan yang mempunyai weight gain yang lebih rendah. Okay. Kemudian dari segi saiz ataupun berat, haiwan yang kecil, saiz yang lebih kecil memerlukan makanan yang kurang berbanding dengan haiwan yang lebih besar. Tetapi dari segi dry matter intake-nya agak samalah, iaitu antara sekitar 2% hingga 5% ya, untuk kambing dan bibir. Kemudian kita lihat juga keadaan badan, keadaan dia punya body score. Okay. Kemudian dari segi jantina, jantina ni pun dia, kalau kita nak lihat lebih detail ya, adalah dia ada fasa-fasa lah. Contohnya ketika dalam on heat, dalam keadaan tempoh biang, di situ keperluan makanan biasanya agak lebih tinggi di situ. Kemudian faktor umur. Faktor umur adalah daripada peringkat selepas dia bercerai susu sampai umur sekitar 15 bulan di situ. Itu kadar pengambilan makanannya itu lebih tinggi lah, ya, berbanding dengan kambing atau biri-biri yang usianya 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Dan juga mengikut peringkat pengeluaran, terutama pengeluaran susu. Sekiranya ternakan tersebut mengeluarkan susu yang banyak, maka dia memerlukan makanan yang lebih banyak. Dry matter intake-nya lebih tinggi. Dan juga kesan-kesan seperti penyakit. Seperti suhu sekeliling ataupun humidity. Haiwan seperti kambing ni juga dia tidak terkecuali dari segi apa yang kita panggil temperature, humidity, stress. Faktor stress disebabkan oleh faktor suhu dan juga faktor humidity. Dan kita lihat dari segi humidity index di situ. Kalau humidity index itu tinggi, biasanya haiwan memerlukan makanan yang lebih tinggi untuk menstabilkan suhu badan. Kalau kita lihat dari segi air, ini adalah nutrisi yang paling murah tetapi yang paling banyak diperlukan dan dia penting, terutama untuk penghasilan susu, ya, pengeluaran urin dan proses kesejahteraan lah. Dan secara kasarnya lah, untuk keperluan air ini adalah lebih kurang 10% daripada berat badan. Okey, untuk forage ataupun rumput. Okey, ini merupakan makanan asas bagi ternakan ruminant. Okey, kambing memerlukan forage untuk tenaga dan mendapatkan struktur yang baik di dalam forage ni. Antara elemen pentingnya adalah serat lah. Dan serat ni terletak dalam kategori karbohidrat. Jadi dia boleh menghasilkan tenaga dan dalam masa yang sama dia juga boleh membekalkan sumber lain seperti protein. Ada forage yang protein tinggi, contohnya yang berasaskan daripada legume lah, seperti alfalfa. So jadi dia boleh membekalkan protein dan sebalik itu juga dia membekalkan dari segi mineral dan juga vitamin. Okey, so jadi forage yang diberikan haruslah mencaan dan ruminasi yang baik. Kemudian ini penting kerana sifat asas bagi haiwan ruminant ni ialah dia mesti berruminasi lah. Dia ruminate. So kalau kita lihat kambing ataupun lembu ni, bila kita lihat di kandang, dia akan duduk dan sama duduk tu dia akan ruminate. Sebenarnya itu perkara yang normal lah. Itu yang kita nak perhatikan dia. Itu yang kita perhatikan bila dia ruminate tu, di situ bagus. Kerana dia menghasilkan penghasilan saliv yang cukup. Saliv ni kita perlukan sebagai buffer. Kalau saliv tak cukup, buffer kurang. Jadi dia mudah pengambilan makanan ataupun grain yang berlebihan mudah menyebabkan penyakit lain seperti acidosis. Begitu. So jadi antara bahagian yang diperlukan ialah tenaga, protein dan juga mineral. So forage yang terbaik adalah yang mengandungi tenaga, protein dan rasa yang enak. Itulah
forage tebak rasa yang enak ni ataupun rasa yang sedap, palatable, high palatable ni adalah barulah ternakan ini. Okey, dan bila kita melihat dari segi fiber, okey, kalau kita nak melihat dari segi mendalam lagi, kita harus lihat dari segi kandungan fiber yang terpenting adalah NDF. Berapakah dia punya NDF ataupun neutral detergent fiber? Dan neutral detergent fiber ni sebenarnya adalah kandungan antara hemiselulose, selulose dengan lignin. Dan kita lihat juga berapakah ADF seperti asid yang kita panggil sebagai asid detergent fiber, iaitu selulose dan lignin, dan kita juga boleh lihat dari segi non-fiber carbohydrate seperti sugar campurkan dengan starch dan juga pektin. Okey, kalau kita lihat komponen, kalau kita lihat balik contohnya dari segi NDF ya. Sebenarnya yang sangat diperlukan oleh tumbuhan, sangat diperlukan oleh ternakan seperti kambing dan biru ni adalah bahagian hemiselulose tu sebenarnya. Kemudian selulose sederhana dan lignin ni yang tidak boleh dihadamkan sebenarnya. Sebab itu kita lihatlah, contohnya kalau kita lihat bahagian yang tak nak ni, bahagian yang kurang diminati ni, kita patut lihat ADF. Sebab ADF ni tadi saya kata yang kurang diminati atau yang sukar untuk dicernakan adalah sebenarnya selulose dan lignin. Yang diperlukan adalah hemiselulose. Jadi kita lihat, kalau kita nak kata perkara yang kita tak mahu ada, sebenarnya boleh kita kata ADF lah. Jadi kita cuba kita lihat ADF. Kalaulah rumput ataupun forest tersebut, kandungan ADF-nya tinggi, itu fiber tersebut akan ada banyak elemen yang tidak boleh dicernakan oleh haiwan tersebut. Kalau kita lihat di bawah panduan umum tentang kandungan fiber, terutamanya dalam campuran makanan atau total milk ration, selalunya kita lihat NDF ni sekitar antara 30 hingga 36%. Dan ADF ni sekitar antara 18 hingga 21%. Ya. Bagaimana tumbuhan yang mempunyai NDF dan ADF yang tinggi? Selalunya adalah tumbuhan-tumbuhan yang dah terlalu matang. Contohnya kalau kita lihat macam Napier kan, bila 60 kan, hari ke-70 sampaikan kalau kita tengok sampaikan Napier tu dah ada bunga, dah keluarkan bunga kan. Pada peringkat itu bukan sekadar kandungan proteinnya yang rendah, tetapi kandungan NDF dan ADF juga sangat tinggi. Maknanya bulk dia sangat tinggi, dan bila ADF dia tinggi sebenarnya bila ternakan tu makan, yang dia boleh fiber yang dimanfaatkan untuk menjadi tenaga tu sebenarnya hanya sedikit saja sebenarnya. Okey. Dan saya pasti bahawa banyak makmal di DBS sendiri pun saya rasa dah lama dah sebenarnya membuat boleh menganalisa dari segi kandungan NDF dan ADF ni. Okey, kalau kita lihat dari segi concentrate ataupun yang kita panggil dedak. Okey. Kenapa kita perlukan dedak? Dedak ni hanyalah sebahagian daripada alternatif kepada grain. Jadi kalau kita nak lihat makanan ruminan ni dia perlukan rumput sebagai sumber serat atau fiber, dan juga dia perlukan concentrate. Jadi concentrate ni ataupun tadi saya kata concentrate ni hanya sebagai sama ada kita guna concentrate ataupun kita grain dan kita gabungkan dengan rumput, maka dia jadi satu makanan yang komplit. Okey, banyak juga soalan yang tanya kat saya, boleh tak ruminant dia makan rumput je, tak payah ada grain ataupun tak payah ada dedak? Jawapannya boleh. Tetapi dari segi tenaga tak cukup. Bila tak cukup, kita lihat bahawa haiwan tu, kalau kita kata haiwan tu mati, tu tak sampailah dia mati. Tetapi kita lihat dari segi body score dia mula menurun. Sebab rata-rata secara purata kalau kita nak kata, kalau dia ambil rumput 100%, keperluan tenaganya hanya mencukupi sekitar 70% saja. Yang 30% lagi tu dia kurang. Maknanya kalau katakanlah haiwan tersebut memerlukan tenaga sekitar, dalam kambing memerlukan contohnya 7 megajoule ataupun 5 megajoule, bila dia makan rumput ni tak sampai 5. Sekitar dalam 3.5 megajoule, jadi kurang, menyebabkan body score akan mula menurun. Jadi untuk nak memastikan bahawa haiwan ternakan seperti kambing dan biru ini dia mempunyai tenaga yang mencukupi, maka suplemen perlu kita tambah, iaitu sama ada dalam bentuk grain
ataupun kita boleh letak dalam bentuk dedak. Dan kalau kita lihat apakah dia concentrate ni, Control Official AAFCO, dia kata konsentrat adalah dedak yang digunakan untuk memperbaiki keseimbangan keperluan keseluruhan nutrisi dan juga bertujuan sebagai makanan tambahan. Jadi itulah sebenarnya dedak. Penting untuk kita lihat sebagai makanan tambahan. Kenapa? Kerana saya juga pernah lihat, ya, penternak dia bagi makan dedak saja. Langsung tak ada rumput. Terutama sekarang ni lah, bila dah masuk musim hujan, sukar untuk mendapatkan bekalan rumput, jadi dia bagi pada dedak. Kurang betul lah. Kalau setakat sehari dua tu, bagi saya masih boleh bertahan lah. Tapi kalau itu boleh bertahan sampai seminggu, saya rasa dia akan memberikan kesan yang sangat tidak baik kepada ternakan. Kerana konsentrat ni, ciri-cirinya kalau kita lihat, yang pertama di bawah, okey, dia bahan dengan keboleh cernaan yang tinggi. Yang kedua, kaya dengan protein. Yang ketiga, bertenaga tinggi. Dan yang keempat, dia berkaya dengan mineral dan vitamin. Dan yang lebih penting lagi ni, yang saya kata kenapa kita tak boleh bergantung 100% kerana kandungan fiber yang rendah. Sebab tujuan kita beri konsentrat semata-mata untuk meningkatkan nombor satu, tenaga, nombor dua, protein, yang ketiga sebagai suplemen untuk mineral dan vitamin. Okey. Dan biasanya konsentrat ni dia punya berat kurangnya tinggi atau dry matternya tinggi, melebihi daripada 88%. Kalau dia kurang daripada 80%, selalunya kita boleh kaitkan dia dengan dia punya storage life lah. Maknanya dari segi kebolehan untuk dia disimpan pada jangka masa lama tu agak kurang di situ. Konsentrat ni dia kaya dengan nutrisi. Kalau pada keadaan yang lembab, jadi mikroorganisme akan mudah untuk makan ataupun dia mudah untuk nak menggunakan nutrien yang ada dalam makanan tersebut. Akhirnya kalau kita lihat menyebabkan kandungan aflatoksin yang tinggi. Okey. Dan ini juga penting untuk kita lihat sebab supaya kita boleh memastikan para penternak mempunyai stor penyimpanan konsentrat yang betul di sini. Okey, sedikit tentang palm kernel meal. Topik yang hangat lah diperkatakan lah daripada 2 tahun yang kebelakangan ni lah. Kerana dalam 2 tahun tempoh kedua, 2 tahun kebelakangan ni, harga palm kernel meal ni dia naik. Dan kenapa dia naik? Sebenarnya sebab palm kernel meal ni dia adalah bahan sampingan daripada industri sawit. Jadi dalam kelapa sawit, kita perah minyak dia untuk yang kita panggil sebagai crude palm oil. Kemudian di dalam ada kernel dia, dan kalau kita pecahkan kernel tu, dalam tu ada macam kalau kita pecahkan tempurung tu, dalam tu ada, kita lihat seperti macam hampas kelapa lah, kelapa kat situ. Dan bahan kelapa itulah yang kita perah. Selepas kita perah, kita akan dapat minyak yang kita panggil sebagai crude palm kernel oil. Dan hampas kelapa itulah yang kita panggil sebagai palm kernel meal. Okey. Ada juga yang bertanya soalan dengan saya, apa beza antara palm kernel cake, palm kernel meal. Sebenarnya palm kernel meal ni adalah nama umum untuk palm kernel yang kita perah. Okey. Kaedah pemerahan yang itu yang mempengaruhi sama ada dia PKE ataupun dia kita panggil sebagai PKC. Kalaulah dia diperah menggunakan expeller, maknanya dia menggunakan pemerah secara kita menghimpitkan antara dua silinder ni, kita perah yang macam orang jual air tebu tu, macam mesin air tebu tu, dia perah begitu tu. Itu kita panggil dia sebagai palm kernel expeller. Tetapi kalau dia menggunakan, dia hancurkan dulu kelapa tadi tu, kemudian yang kelapa yang dah dihancurkan, kemudian dia masukkan dalam pelarut heksin, kemudian minyak tadi dia larut dalam heksin, kemudian dia buat lagi penulinan
itu dipanggil sebagai palm kernel cake, PKC ya. Hasilnya dipanggil sebagai PKC. So jadi secara general lah PKC dan PKE ni, kedua-dua ni adalah dalam kumpulan palm kernel meal. Cuma dia diproses dengan keadaan yang berbeza. Bagaimana dari segi kualiti PKC dan PKE? Kedua-duanya lebih kurang sama, tetapi selalunya PKE ni kandungan minyak dia agak lebih tinggi sedikit berbanding dengan PKC. Tetapi dari segi bentuk fizikal daripada PKE. Okey, so jadi kalau kita lihat dari segi tenaga, sudah tentulah PKE ini menghasilkan tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan PKC. Kenapa? Kerana kandungan minyaknya lebih tinggi sedikit. Iaitu sekitar dalam 5% gitu, 5 hingga 6%. Sedangkan kalau palm kernel cake ni sekitar dalam 3%. Jadi itu bezalah. Okey, dia digunakan secara meluas sebagai makanan ruminan dan sumber protein atau pengganti kepada soybean meal kerana dia ada protein sekitar antara jadi dia sesuai untuk sebagai pengganti kepada soybean meal, walaupun dia tak boleh menggantikan sepenuhnya lah kerana soybean meal ni kandungan protein dia tinggi sekitar antara 40 hingga 46% ya. Jadi kurang-kurangnya kita boleh gantikan sedikit soybean meal. Dan juga dia memberikan sumber tenaga yang tinggi, yakni pengganti kepada jagung. Selalunya kita kalau dibagi dengan negara yang tak ada palm kernel meal ni, dia akan guna jagung lah sebagai sumber tenaga. Tapi ada palm kernel meal, jadi kita gunakan palm kernel meal sebagai sumber tenaga. Dan tenaga yang ada pada palm kernel meal ni sebenarnya sekitar dalam 11.5 megajoule per kg. Dikira tinggilah. Okey, untuk ayam pula belum digunakan secara meluas, tetapi pengeluar PKE sekarang ni dia memang sedang berusaha bersungguh-sungguh lah supaya palm kernel meal ni boleh digunakan sebagai makanan ayam. Antara faktor yang menyebabkan ayam ialah kerana kandungan serat yang tinggi. Kalau kita lihat di dalam palm kernel meal ni, dia ada lebih kurang dalam antara 15 hingga 20% fiber. Sedangkan haiwan seperti ayam ni, unggas ni, dia hanya boleh memproses fiber pada kuantiti yang sangat kecil, iaitu kurang daripada 10%. Okey. Kemudian dari segi mineral dan vitamin ni, selalunya cara kita nak dapatkan sumber mineral dan vitamin ni, kalau kita beli dalam bentuk premix lah. Dan bagi FGV sendiri memang kita keluarkan kita punya vitamin premix dan mineral premix. Dan vitamin dan mineral premix kita juga adalah selalunya kita tailor-made lah. Kita tak ada yang standard. Sebab kita kena bergantung kepada apakah forage ataupun rumput yang diguna pakai. Kalau yang ada ready made yang ada sekarang ni adalah untuk napier. Tapi kalau farmer kata dia tak guna napier, dia guna rumput lain seperti mola, di situ kita akan tailor-made lah, ataupun dia banyak menggunakan biomass daripada jagung. Yang itu juga kita tailor-made lah kerana kandungan mineral dalam rumput ni dia berbeza-beza. Secara kasarnya lah kalau kita lihat antara grain dengan rumput. Grain ni selalunya dia mempunyai fosforus yang tinggi berbanding dengan kalsium. Dari segi mineral lah. Sementara rumput ni dia punya kalsium lebih tinggi berbanding dengan fosforus. Tetapi ada itu secara normal ni. Tetapi ada juga kadang-kadang rumput ni yang kalsium dia pun tak tinggi. Di situ kita perlu tambahkan. Dan sebenarnya pernakan ni dia perlukan kalsium dan juga kalsium dan juga fosforus. Dan untuk kambing ni dia dan bibiru ni dia lebih sensitif sebenarnya. Kerana kalau dia terlebih menyebabkan yang kita panggil sebagai batu karang lah. Dia kalau lembu ni dia kurang dari segi kesan-kesan tu kurang kita perhatikan, tapi untuk kambing dan bibiru ni dia kena ada pada kadar yang betul, dan juga rasio antara kalsium dengan fosforus ni pun dia ada kadar dia. Lebih kurang kadar dia adalah 2:1. Maknanya kalsium 2 bahagian dan fosforus 1 bahagian.
Begitu. Jadi itu antara elemen yang kita perlu lihat. Okey, secara dari segi tentang beberapa jenis makanan yang digunakan oleh ruminant ni, kita boleh simpulkan bahawa yang penting adalah forage. Antara 60 hingga 70% ya makanan adalah forage. Kemudian kita boleh guna antara concentrate dan biji rain, kedua-duanya untuk melengkapi zat yang diperlukan oleh ternakan. Kemudian gitu juga mineral dan vitamin sebagai suplemen. Kemudian ada juga kita panggil sebagai penggalak susu. Kami di FGV di sini, produk kita panggil sebagai Lactoplus lah, untuk supaya susu keluar lebih banyak, ya. Dan kemudian kita juga ada tambahan-tambahan lain, biomass lain seperti molasses, untuk meningkatkan tenaga dan juga improve dia punya palatability, rasa makanan tersebut. Dan akhirnya yang walaupun harganya tak mahal tetapi sangat diperlukan adalah air. Okey, kemudian saya masuk ke bahagian yang kedua. Makanan ruminan ni. Okey. Secara amnya kita lihat bahawa ruminan ni dia ada 4 perut lah. Dan perut yang pertama ni rumen, reticulum, kemudian omasum dan abomasum ni. Keempat-empatnya ni ada fungsi masing-masing. Dan sebenarnya dia, kalau saya nak kata dari segi efektif, haiwan ruminant ni sebenarnya dia lebih berkesan berbanding dengan aquaculture dan juga daripada unggas. Kerana apa? Kerana ini dia boleh ambil hampir semua jenis makanan yang ada, hampir semua jenis biomass ni. Biomass yang berserat tinggi, ya, dia boleh ambil, dan serat-serat ini semua akan diproses, dicernakan di rumen. Dan abomasum perut yang terakhir ini barulah dia bertindak sebagai haiwan ataupun hidupan monogastrik lah, yang mana kerja dia untuk menyerap semua zat-zat makanan yang ada. Okey. Kemudian bagi kambing dan bili ni adalah satu faktor yang penting adalah untuk menjaga biokimia yang ada dalam rumen itu sendiri. Dan yang terbaik adalah sekitar antara pH 6 kalau kita tengok dari segi keasidan keadaan di dalam perut rumen itu sendiri adalah antara 6 hingga 7. Itulah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Dan antara faktor yang penting untuk menstabilkan pH ni adalah buffer, dan buffer tu boleh datang daripada ternakan itu sendiri, iaitu dari segi salif dia tu, yang saya kata dia mengalami rumination tu, ya. Tetapi boleh juga berlaku pH yang lebih rendah. Kenapa berlaku pH yang lebih rendah? Sebab ketidakseimbangan pengambilan antara rumput dengan dedak ataupun dengan biji rain. Kerana biji rain ni, dia kandungan sifat biji rain tadi seperti saya nyatakan, dia membantu memegang tenaga, dan salah satunya elemen penting yang ada dalam biji rain ataupun dalam konsentrat adalah kandungan karbohidrat. Karbohidrat ni di dalam grain ni adalah karbohidrat yang lebih ringkas berbanding dengan fiber. Jadi dia masuk saja dalam perut rumen ni, dia mudah untuk disintesis oleh mikrob, dan akhirnya dia akan mewujudkan suasana yang acidic. Ya. Jadi bila dia acidic ni, jadi menyebabkan keadaan yang tidak normal lah, yang kita panggil sebagai acidosis. Tanda yang jelas kalau kita tengok acidosis apa dia, tinja dia, najis dia cair, ya. Kita tengok itu pada peringkat yang awal, sehingga pada peringkat yang lebih serius sampaikan dia tak boleh bangun, ya. Dia tak boleh nak bangun. Begitu. Jadi sebab itu pengurusan makanan ni penting, dan terutamanya lagi adalah kalau kita melihat dari segi ternakan tersebut untuk mengeluarkan susu. Kerana susu ni dia sangat bergantung kepada apakah secara amnya lah, di bahagian rumen ni apabila dia menggunakan karbohidrat dan juga dia menggunakan kita panggil konsentrat ataupun biji rain ni, dia akan menghasilkan VFA lah, volatile fatty acid.
dan volatile fatty acid yang popular ni ada 3, dipanggil acetic acid, butyric acid dan propionic acid. Dan ketiga-tiga asid ni dia ada yang berperanan untuk menghasilkan susu. Contohnya acetic acid dan butyric acid. Yang ini memang untuk susu. Lebih kepada cenderung untuk menghasilkan susu. Propionic acid ni adalah untuk menghasilkan biasanya untuk tisu-tisu badan ataupun kita kata daging. Kan? Jadi kalau kita lihat graf di sini, cuba kita lihat kalaulah keadaan yang berterusan, keadaan acidosis selalunya berlaku. Kalau kita lihat di sini, kita lihat butyric acid dan acetic acid ni akan rendah di sini. Maka dia akan mempengaruhi dengan pengeluaran susu. Sebaliknya, cuba kita lihat kalaulah keadaan persekitaran di dalam rumput 5, kita akan dapati bahawa kandungan acetic acidnya tinggi, juga kandungan butyric acidnya tinggi. Di sinilah dapat menghasilkan faktor untuk menghasilkan susu yang tinggi. Sebab itu kaedah penyediaan makanan ni, pemberian makanan ni penting. Dan kaedah pemakanan yang terbaik bagi saya still adalah menggunakan TMR lah, total milk ration, di mana kita campurkan antara rumput dan juga concentrate ataupun grain. Kita campurkan sekali. Jadi ni dia perlukan keadaan yang seragam, yang konsisten. Kalau boleh pagi, petang, siang, malam dia makan perkara yang sama, environment yang sama. Sedikit saja perubahan boleh menimbulkan stres di situ. Kan? Jadi total milk ration ni dia boleh menjamin bahawa makanan ni konsisten berbanding dengan kalau kita lihat kaedah B, kita bagi forage dengan concentrate. Bila kita bagi forage, dia makan. Kalau kita bagi seperti mana gambar rajah B ni, kalau saya lihat ni, ternakan ni akan pilih grain. Dia dah makan grain tu dah habis baru dia makan rumput. Bila dia makan grain, penghasilan VFA tadi tu sangat cepat, menyebabkan asid akan turun dengan mendadak dalam rumen. Itu menghasilkan keadaan persekitaran pH yang tidak stabil dan boleh menghasilkan gejala seperti acidosis. Jadi yang terbaik adalah total milk ration, ya. Kerana dia kita campurkan semua tu dalam satu sebagai satu. Kalau kita nak lihat dari segi perkembangan perut, ya. Kalau kita nak lihat dari segi pemakanan, ya, kita kena lihat contohnya lembu yang baru kambing yang baru lahir dalam gambar rajah saya ni, graf saya ni saya tunjukkan perbandingan antara sheep dengan cattle lah. Okey, kalau kita lihat kalau sheep, ya, kalau dia baru lahir saja kita lihat reticulum, yakni rumen dan reticulum dia kecil pada masa ini. Maksudnya adalah pengambilan fiber tak boleh tinggi di sinilah. Pengambilan fiber tak ni, sebab itu kita selalunya lepas bersalin ni kita akan bagi susu ataupun milk replacer. Milk replacer ni kandungan fibernya rendah sebenarnya. Kandungan rendah dan sumber karbohidrat yang kita berikan ni adalah sumber karbohidrat yang tidak mudah untuk berlakunya acidosis. Sebaliknya apabila dia adult dekat sini, kita lihat bahagian reticulum ni, bahagian reticle rumen ni agak besar kat sini. Jadi maknanya haiwan tersebut sudah bersedia untuk menerima fiber yang semaksimum mungkin. Jadi ini graf-graf seperti ini dia kita nak menyusun dari segi pemakanan. Okey, kemudian kalau kita lihat dari segi keperluan pengiraan keperluan makanan, ini adalah faktor yang sangat penting. Ya. Kerana sebenarnya seperti mana tadi saya kata, kalau boleh yang paling baik ialah makanan yang kita sediakan tu boleh memelihara fungsi badan tersebut. Itu yang terbaik. Jangan terlalu lebih dan jangan kurang. Itu yang baik. Perkara-perkara yang perlu kita lihat adalah nombor satu, yang paling penting adalah tenaga untuk memelihara fungsi badan. Pastikan makanan yang kita berikan tu cukup untuk memelihara fungsi badan. Itu basic. Kemudian selepas itu baru kita lihat tenaga untuk peningkatan berat badan. Katakan kita target macam untuk kambing dan biri-biri. Katakan sasaran kita nak lihat dia punya weight gain 120 gram ataupun 150 gram sehari. Maka kita patut
menyusun formula makanan kita mengikut sasaran kita lah. Kemudian yang ketiga adalah tenaga tambahan yang dipindahkan ternakan tersebut. Kalau dia bunting, dia perlukan tenaga yang lebih tinggi. Dan pastikan bahawa dia memperolehi tenaga ataupun protein ataupun mineral yang mencukupi ketika masa dia bunting. Begitu juga dengan pengeluaran susu. Jadi ternakan yang mengeluarkan susu sudah pasti memerlukan tenaga yang lebih tinggi dan protein dan juga mineral yang lebih tinggi. Okey. Kemudian di dalam pemakanan ni perkara yang mesti kita kena tahu ataupun penternak kena segi bahan kering. Kerana pengiraan kita banyak merujuk kepada bahan kering. Contohnya kalau kita kata ternakan memerlukan 3% makanan. Kalau dalam statement itu dia tak ada statement lain, maknanya secara langsung dia nak kata adalah 3% tu adalah 3% bahan kering. Begitu. Katakanlah kalau ternakan tersebut seberat 40 kilogram. Kalau kita lihat bersama dengan lebih kurang dalam 3 kali 4 1.2 kilo. 1.2 kilo tu dalam unit berat kering sebagai berat kering. Jadi terpulanglah kita lihat berapa diameter dia. Kalau kita lihat itu 1.2 tu berat kering yang diperlukan. Kemudian kita lihat balik makanan kita berapa dia punya berat kering. Katakanlah makanan kita berat kering dia 50% contohnya TMR kita. Jadi S-feed yang diambil adalah 1.2 dengan 0.5 kita dapat 2.4. Jadi 2.4 kilogram bahan S-feed pada kelembapan 50%. Begitu. Jadi pengetahuan tentang bahan kering ini sangat penting. Okey. Dalam makanan contohnya concentrate, dinyatakan di bahagian belakang bag tu atau bahagian depan bag tu adalah dari segi nutrition content. Itu semua dinyatakan dalam berat kering. Contohnya crude protein 16. Itu 16% dalam berat. Itu juga dengan tenaga metabolisme 11 megajoule per kg contohnya. Itu semua dalam berat kering. Okey. So jadi sedikit tentang metabolism energy ni. Kalau dalam makanan yang seperti concentrate ni, saya merasakan bahawa ia sangat perlulah. Sangat perlu, dan sebab itu bagi produk-produk FGV ni memang kita letak. Walaupun kita faham ada setengah-setengah kompetitor yang dia tak letak. Tapi bagi saya perlu. Kenapa? Dia penting untuk memberi penternak supaya penternak ni senang nak kira. Bila dia nak kira dari segi formulasi makanan itu mudah untuk dikira. Okey, ini adalah contoh. Contohnya ini adalah yang saya ambil, yang saya petik daripada NRC 1981. Ini adalah keperluan penyelenggaraan harian untuk tenaga dan protein kasar. Kalau kita lihat contohnya kalaulah kambing atau bibir itu berat dia 10 kilogram kalau dia dibela kaedah confine, maknanya ataupun kita kata feedlot lah, yang duduk dalam kandang kita perlukan 2.3 megajoule sehari untuk dia nak menyelenggarakan ternakan tersebut. Tetapi kalau ekstensif kita lepaskan, dia berjalan naik bukit, turun bukit, anggarannya sekitar 3.2, lebih tinggilah kerana dia menggunakan tenaga yang lebih untuk dia berjalan tu. Begitu juga dengan protein kasar, dia perlukan 15 gram sehari, 15 gram sehari. Tetapi kalau dia bunting dia perlukan 30. Begitu. Ini sajalah yang kita boleh gunakan dia juga sebagai satu rujukan kita. Okey. Begitu juga dengan keperluan nutrisi harian bagi setiap pengeluaran susu. Terutama untuk kambing lah. Selalunya yang susu ni kambing lah. Sebab bila-bila dia tempoh pengeluaran susunya singkat dan kuantiti susu yang dikeluarkan oleh bibir ini sangat sedikit. Selalunya kita refer kepada kambing. So contohnya kalau kambing kita target untuk keluarkan lemak pada 5%. Ini yang standard memang 3.5 lah. 3.5. Sebenarnya setiap liter susu yang dikeluarkan tu dia memerlukan tambahan 4.5 megajoule. Jadi katakanlah tadi kalau saya kata seekor kambing seberat
contohnya 40 kilo, dia mengeluarkan susu sebanyak 1 liter sehari, berapakah kandungan tenaga? Jadi kita ambil 6.6 untuk menyelenggarakan diri ternakan tersebut 4.5. Jadi kalau kita tengok 6.6 campur 4.5 dah lebih kurang 11.1 megajoule diperlukan. Begitulah, kalau dia keluarkan 2 liter kali 4.5 kali 2 tambah 6.6. Itu tenaga yang diperlukan. Begitu juga dengan crude protein, digestible crude protein. Setiap 1 liter susu dikeluarkan, kita perlu tambahkan sebanyak 47 gram crude protein, dan kita akan pastikan penambahan sebanyak 0.8 gram kalsium dan juga 0.2. Ini mengikut dalam NRC yang kita tuan-tuan boleh, perempuan boleh rujuklah. Okey. Itu juga dengan keperluan mineral mikro yang tadi saya kata, coprum. Rata-rata untuk kambing sekitar dia memerlukan antara 7 hingga 11 part per million, dan dia menjadi hard toksik pada kadar 25 part per million. Kalau 25 part per million itu toksik kepada kambing. Tetapi kalau biri-birinya 25, sekitar 10 lah selalunya. Dan kalau biri-biri ni, makanan biri selalunya kita akan pastikan yang kandungan coprum dia antara 5 hingga 7, itu saja. Kadang-kadang ada juga 4 hingga 6, macam tu je. Dia tak tinggilah. Inilah faktor yang paling penting membezakan antara antara kambing dan biri. Ramai kadang-kadang penternak tanya soalan dengan saya, boleh tak kita kasih biri-biri kambing kasih makan biri-biri? Saya sependek. Kenapa? Kerana selalunya biri-biri ni kandungan copper dia rendah. Untuk konsentrate, saya bercakap dari segi konsentrate. Tetapi boleh tak biri-biri ambil makanan kambing? Kalau untuk terdesak lah, sekarang musim hujan tiba-tiba dah habis kan, tinggal sehari atau 2 hari, itu memang boleh. Tapi jangka masa panjang tak boleh. Kenapa? Kerana selalunya makanan untuk kambing ni, kuprumnya kita tak begitu kontrol, kita tak kawal sangat. Kita tak kawal, terutama bila dia base dia daripada PKE. Untuk maklumat tuan-tuan dan PKE ni, salah satu dari segi, kalau kita lihat dari segi kandungan kuprum dia tinggi tuan-tuan. Dia sekitar antara 25 hingga 34 per million. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita nak bagi formula kita untuk nak bagi makanan kambing ni dan juga biri-biri ni, kalaulah kita ada lembu, kalau kita kata lembu kita boleh sampai 40% kita boleh bagi makan gunakan PKE. Sekarang ni menjadi semakin pentinglah. Kerana kalau kita tengok bajet yang baru dibentangkan pun dia menyentuh tentang ada insentif, ada insentif subsidi dari segi pembelian PKE ni. Tetapi PKE ni itulah dia kandungan copper dia agak tinggi, sekitar dalam 25 hingga 34 million. Jadi kalaulah kita boleh bagi lembu kita makan PKE sebanyak 40% contoh dalam TMR, tetapi tidak untuk biri-biri tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia punya kandungan kuprum dia yang tinggi. Mungkin sekitar dalam 30 atau 25% sahaja. Ya. Ini adalah seperti kalau kita lihat keperluan untuk molybden, kobalt, manganese, zinc ni, kerana makromineral ni dia kaitan dia dengan enzim. Dia ada untuk perembesan enzim ni selalunya bergantung kepada kehadiran the presence of this makromineral lah. Okey, ini adalah salah satu contoh TMR untuk ruminant yang saya nak berkongsi kat sini. Ini antara yang popular. Seperti mana formula-formula lain, dia tidak ada satu formula yang boleh dia sesuai untuk semua, kan? Tak ada satu saiz kasut yang sesuai untuk semua kaki. Begitulah. Jadi dia tak ada. Jadi kita kena lihat, contohnya tadi macam mana saya katalah, kalau ternakan kita tu contohnya dia keluarkan susu, kemudian berapa banyak kuantiti susu, jadi kita harus kita formulakan mengikut kesesuaian ternakan tersebutlah. Ini salah satu contoh yang saya buat. Sebenarnya ini pun agak common lah, dan sekali saya masukkan kos, saya nak menarik perhatian akhir-akhir inilah tuan-tuan dan
perempuan, pentena. Kalau dulu selalu kita kata kita selalu melihat bahawa harga makanan ni tinggi mahalnya dekat concentrate atau dekat biji grain. Tetapi lately ni, akhir-akhir ni saya perhatikan untuk forage pun mahal. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tak ada tanaman Napier sendiri tuan-tuan. Kalau di sekitar, contohnya di sekitar Negeri Sembilan, di sekitar Kedah, saya dapati harga Napier ni antara 35 sen hingga 45 sen per kg. As feed, maknanya berat basah lah dalam keadaan fresh tu, orang jual harga tu. Jadi kan tuan-tuan, kalau kita nak kira, katakanlah saya ambil harga dia 35 sen lah, ataupun 40 sen lah saya ambil. Oleh kerana Napier ni, dia punya kelembapan dia tinggi, sekitar 80%. Sebenarnya kalau nak kira dari segi diameter, Napier ni pada hari ke-40 hingga 45 tu sekitar dalam 18%. Okey, tak apalah, kita ambil simple calculation 20% lah. Jadi sebenarnya, katakanlah kalau kita beli basah, harga dia 40 sen, sebenarnya berat kering dia boleh bercecah sampai RM2. Sebab 4/0.2, kita akan dapat lebih kurang dalam RM2 harga dia. Bukannya murah tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok. Kalau kita nak tengok, harga sekilo concentrate pula yang kita rasa macam yang dulu kita rasa dia mahal. Tapi sebenarnya harga sekilo concentrate baru sekitar dalam RM1 hingga RM1.20. Begitu kan. Jadi inilah antara faktor yang kita lihat dari segi kos. Kita bukan saja melihat dari segi biji grain ataupun dari segi concentrate, tetapi kita juga harus melihat dari segi okey tuan-tuan, saya faham saya ada 3 minit lagi untuk habis sampai pukul 1. Okey, dan dalam contoh TMR ni yang saya paparkan ni adalah contohnya berat kering dia sekitar 43. 43, kemudian protein kasarnya lebih kurang 12 dan dari segi tenaganya sekitar 8. Ini yang biasa kita lihat. Kemudian yang ni kalau kita gunakan concentrate saja tuan-tuan. Maknanya para penternak, tuan-tuan perempuan tak payah nak fikir nak beli grain, nak beli jagung. Kalau yang formula yang sebelum ni, kalau tuan-tuan tengok ada jagung, ada molasses, ada premix. Tapi kalau kita tak nak beli tu, kita boleh beli juga dengan concentrate. Beli terus concentrate kerana dalam concentrate tu memang dah ada. Dan dia juga boleh, dalam perkiraan saya ni pun dia akan menghasilkan protein lebih kurang dalam 12 secara keseluruhan dan juga tenaga metabolisme sebanyak 8 megajoule. Dan kalau kita tengok dari segi kos kos dry matter lebih kurang dalam RM1.74 dan kos as feed sekitar dalam 74 sen. Kalau kita berbanding guna grain, tuan-tuan, dia agak mahal sedikit sebenarnya. Sekitar dalam 78 sen begitulah. Okey. Namun tak begitu ketara lah. Mungkin tuan-tuan boleh dapat soybean meal ataupun hampas soya di tempat tuan-tuan dengan harga yang lebih rendah, saya rasa di situ akan ada saving lah di situ. Okey. Sebelum saya tamatkan sedikit, selalunya kalau saya buat training ni secara live, secara face to face ni, memang saya akan bagi quiz lah untuk kita sama-sama mengira kan. Tapi ini secara online ni saya soalan dan saya jawab lah. Contohnya soalan pertama, berapakah jumlah tenaga harian yang diperlukan oleh seekor kambing dengan berat 40 kg? Kalau tuan-tuan tengok jadual yang saya bagi tadi, so kita perlukan lebih kurang dalam, kalaulah dalam confined space, kita perlukan 6.6 megajoule lah tenaga sehari yang diperlukan oleh ternakan tersebut. Dan sementara protein, kita perlukan 43 gram. Okey. Soalan kedua, berapakah jumlah makanan harian yang diperlukan? Kalau kita tengok sekarang berapa tenaga, berapa protein. Sekarang dia tanya berapa jumlah makanan harian yang diperlukan. Kalau kita ikut formula 1 tuan-tuan, saya refer balik formula 1 tadi. Okey, formula 1. Berapa kita ada? Kita ada tenaga 8 megajoule dan kita ada protein kasar 12%. Apa maksud 12% ni tuan-tuan? Dalam 1 kilo makanan yang kita dah campurkan ini, dia mengandungi 120 gram protein. Jadi bersamaan dengan 12%. Kan? So jadi apa yang kita boleh buat ialah, kalau tuan-tuan tengok sini, pertama kita tengok keperluan metabolisme 6.6. Dan kalau 1 kilo dia bagi 8, sebenarnya kita perlukan 0.825 kilogram berat. Tuan-tuan ingat ini kita kira dari segi maintenance sahaja. Kita tak kira pun
lagi tentang dari segi dia punya ada weight gain, kita target, let's say kita target nak dapat 150 gram per day, itu kita tak kira lagi, kita kira maintenance saja. Okay, right. So yang kedua kita tengok berapakah protein yang diperlukan. Kita tahu yang haiwan dan ternakan perlukan 43 gram. Tetapi dalam 1 kilogram makanan yang kita buat tadi mengandungi 120 gram protein. Jadi sebenarnya berapa kita perlukan? Kita perlukan 0.36 ya, 43 bahagi 120 dapat 0.36 gram. Kalau kita lihat ya tuan-tuan di sini, antara A dengan B, yang mana kita pilih? Kita akan pilih, kalau kita pilih 0.36, maka kita tak ada tenaga makanan kita. Jadi kita ambil sebagai 0.825 dan kita kena ingat bahawa kita ada asas, kita ada lebih protein kat situ. Sekiranya kita nak buat penambahbaikan pada formula, kita patut buat. Macam mana? Kita kurangkan protein. Kalau boleh tuan-tuan, pada 0.8 ni, kita dapat tenaga 6.6, cukup diperlukan, dan kita juga 0.8 ni cukup-cukup je untuk diperlukan oleh protein. Itulah formula yang terbaik. Tuan-tuan. Tapi, bukan senang kita kandang kita. Contohnya kita ada 20 ekor kambing. Ada kambing yang berusia 3 minggu. Ada kambing yang berusia 3 bulan. Ada kambing jantan yang berusia katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. Ada juga ibu yang sedang mengandung. Di situ. Jadi kita takkan kita nak buat ada 20 ekor, katakan kita bagi ada 6 kategori, jadi kita buat bancuhan makanan ikut ada 6 jenis bancuhan. Kalaulah kita ada farm yang besar, contohnya 2,000 ekor. Tapi kalau kandang kita cuma ada 20 ekor je, tak mungkin kita boleh buat begitu. Jadi kita hanya buat satu formula yang secara puratanya boleh menampung untuk semua kehendak atau keperluan haiwan-haiwan yang ada dalam kandang kita. Kemudian soalan yang ketiga, kirakan derivative intake untuk tindakan tersebut. Kalau kita kira balik 0.825 bagi 40 dapat 2%. Betul Prof Azam tadi cakap. Prof Azam kata antara 2 hingga 5%. Tapi 2% ni tuan-tuan dan perempuan hanya untuk penyelenggaraan sahaja. Dan kalau saya nak bagi cadangan untuk daging, untuk kita nak dapat weight gain sekitar dalam 120 hingga 150 lah gram per day sehari, saya cadangkan naikkan ke 3%. Baru kita dapat ada weight gain, baru kita nampak kambing tu dari segi body score dia tu body score yang kita kendakilah. Ya. Okay, dan kita pergi ke soalan keempat, kirakan kos makanan sehari untuk ternakan tersebut. Jadi kita dapat 0.825 kan, kalikan dengan RM1.80 dry matter intake ke 74 sen gitulah. Jadi kita akan dapati bahawa kos makanan seekor sehari ialah RM1.50. Dan kalaulah kita dapat weight gain, katakanlah tuan-tuan dan perempuan, kita tak perlu dapat banyak lah. Kita dapat lebih kurang dalam 100 gram lah. Maknanya nak dapatkan sekilo, dia perlukan 10 hari. Kalau kita lihat, kalau sehari RM1.50, kalikan 10, kita dapat RM15. RM15 kos makanan. Jadi kalau kita tengok harga daging, mungkin kita boleh jual dengan harga 30 harga daging. Mungkin kalau di Kuala Lumpur ni, kalau daging yang segar ni boleh jual sampai harga 40 hingga RM45. Jadi tuan-tuan, begitulah tuan-tuan cara bagaimana kita lihat bagaimana kita penyediaan makanan ni, kita lihat dari segi kualiti, kita lihat dari segi keperluan dan akhirnya kita lihat dari segi kos. Okey, sebagai penutup, mungkin ini adalah formula yang lebih ideal berbanding dengan tadi. Kalau tuan-tuan tengok, apa yang saya buat dekat sini ialah saya buang soybean meal ni. Saya buang sebab saya tahu tu dia mengalami kelebihan dari segi protein. Sebab mungkin saya bayangkan dalam kandang kita ni tak ada kambing betina yang sedang mengandung tu tak ada. Jadi saya kesemuanya untuk pedaging, jadi saya boleh kurangkan lagi. Saya buangkan soybean meal. Akhirnya saya dapat bahawa protein dah turun, semakin menurun dan tenaga semakin naik dan kos juga semakin turun. Barulah kita boleh dapat satu keadaan yang lebih baik berbanding dengan formula tadi. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya terlajak 5 minit ni. Okey, so kalau ada sebarang perbincangan atau pertanyaan ataupun ada perkara yang
boleh ditambah dalam ceramah saya ni, dan boleh juga saya taja, saya amat ada berikan. Okay, dah, saya serah balik. Terima kasih Cik Din. Untuk soalan ataupun sebarang pertanyaan boleh direct WhatsApp Cik Din boleh? Boleh. Silakan. Kita letak mohon nombor Cik Din untuk dihubungi. Okey, nombor saya 0112 432 0112. Boleh ulang Cik Din? 0112 Okey. 432 012. Itu nombor saya. Satu-satu. Betul tak? Okay, last. Okay, check balik no. 0112 432 0112. Satu dua kali ya belakang. Betul dok, betul. Okey. Okey. Terima kasih Cik Din. Untuk solat dan makan tengah hari ya. Okey, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak ada salah dan silap. InsyaAllah. Alright. Okay, masa Terima kasih terhad. semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tu. Wabarakatuh. Masa dah terhad. 10:30 ya semua. Nak dapat penjelasan tentang blok tadi saya boleh explain lah selepas ini. Baik Cik Din. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan pengerusi 2.5 ya. Okey. 2:30 ya semua. Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.